henti bergantung kepada pekerja asing. Sektor peladangan sawit negara ini dikatakan memerlukan lebih 100,000 orang pekerja. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Minyak Sawit Malaysia MPOA Datuk Muhammad Najib Abdul Wahab dilaporkan berkata walaupun kerajaan memberi kebenaran membawa masuk pekerja asing dari Indonesia, Bangladesh dan India, namun setakat ini tiada kelulusan diberikan daripada negara berkenaan. Kita tidak ada statistik terbaru mengenai kekurangan pekerja, namun saya menganggarkan industri memerlukan ia melebihi 100,000 pekerja asing. Benar, kerajaan sudah beri kelulusan istimewa membawa masuk 32,000 pekerja asing untuk sektor peladangan, tetapi memandangkan kelulusan belum didapati dari negara sumber, seorang pun belum dapat kami ambil, katanya menurut berita harian. MPOA mewakili 40% kawasan ladang sawit di Malaysia. Menurut Muhammad Najib, pihak industri amat memerlukan kemasukan tenaga kerja asing berikutan kekurangan tenaga kerja di ladang yang sangat kritikal ketika ini. Akibatnya, aktiviti penuaian tertangguh, kualiti tandan buah segar terjejas dan industri terlepas peluang untuk memanfaatkan harga minyak sawit mentah MSM yang tinggi ketika ini untuk meningkatkan pengeluaran. Malah beliau berkata keperluan tenaga kerja itu tidak bergantung kepada pergerakan harga sawit sama ada tinggi atau rendah kerana industri sememangnya sentiasa memerlukan pekerja. Sayangnya kami tidak dapat memanfaatkan harga tinggi dengan meningkatkan pengeluaran disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja. Tahun lalu sahaja kami anggarkan kerugian peluang untuk meningkatkan pengeluaran sebanyak 50 bilion ringgit berikutan kekurangan pekerja, tegasnya. Nah, itulah situasi yang berlaku dalam industri peladangan yang membuat kita tertanya-tanya, sampai bilakah negara ini akan bergantung kepada tenaga kerja asing? Selain industri peladangan, tenaga kerja untuk pekerja domestik juga dikatakan dalam keadaan kritikal. 3 hari lepas, Malaysia dan Indonesia memeterai memorandum persefahaman MOU bagi pengambilan dan perlindungan perkhidmat domestik Indonesia PDI di Malaysia. Memeteraian MOU itu disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka di Jakarta, Indonesia. Menurut laporan berita harian, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan mewakili Malaysia dan Indonesia diwakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Ismail Sabri pada sidang media bersama Joko Widodo selepas menyaksikan majlis itu berkata, MOU itu akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PDI dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak yang berkaitan mengikut dasar dan perundangan di kedua-dua negara. Saluran kemasukan tunggal bagi PDI ke Malaysia dipersetujui dengan hanya menggunakan sistem saluran tunggal seperti yang terkandung dalam MOU bagi menyaring hanya majikan yang layak untuk menggajikan PDI. Katanya, Ismail Sabri berkata Malaysia komited untuk membantras isu buruh paksa termasuk memberi perlindungan kepada pekerja migran dari Indonesia kerana sudah meratifikasi Protokol 29 Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Pemeteraian MOU itu dilaporkan turut merintis kepada kemasukan semula tenaga kerja Indonesia untuk bekerja dalam sektor yang dibenarkan di Malaysia. Sementara itu, persoalan Teresa Kok kepada Saravanan berhubung sebuah syarikat dikenali sebagai 3S Malaysia Sendirian Berhad atau 3S Malaysia tidak berjawab. Syarikat tersebut dikatakan pembangun kepada portal yang akan dirangkaikan kepada agensi pengambilan pekerja swasta APS milik kerajaan. Saravanan taichi soalan berkenaan. Sekarang disebabkan dia tidak menjawab soalan saya tertanya-tanya adakah soalan itu terlalu sukar untuk diberikan jawapan kerana ia memang sangat hampir kepada kebenaran, ujar Teresa. Beliau meminta timbalan Presiden MIC itu menjelaskan siapakah yang membina portal 3smalaysia.com. Portal tersebut 3smalaysia.com kini tidak dapat diakses. Teresa mendakwa butiran peribadi yang dikemukakan oleh majikan pada portal pengambilan pekerja domestik Kementerian Sumber Manusia akan dipegang dan merupakan hak eksklusif syarikat swasta milik asing 3S Malaysia Sendirian Berhad mengikut terma dan syarat portal itu. 3S Malaysia dimiliki majoriti oleh 3S Asia Sendirian Berhad yang dimiliki oleh 6 bukan warga negara Malaysia menurut pemfailan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. 3S Asia yang sifat perniagaan berdaftarnya dihuraikan sebagai syarikat induk dimiliki oleh 6 individu yang namanya dalam pemfailan SSM disertakan dengan nombor pasport dan bukannya nombor kad pengenalan tempatan menunjukkan bahawa mereka semua adalah warga asing, tegas Ahli Parlimen Seputih Pakatan Harapan itu. Teresa menuntut kerajaan menjawab persoalan tersebut.
Apakah sebenarnya semua ini? Sementara industri perladangan ketandusan idea bagaimana hendak mencari pekerja selain pekerja asing, timbul pula satu portal pengambilan pekerja yang kabur kedudukannya. Kenapa 3smalaysia.com yang ditubuhkan pada Jun 2021 dilaporkan mengambil alih perkhidmatan Bestinet Sdn Bhd yang selama ini menguruskan sistem pengurusan berpusat pekerja asing Malaysia FWCMS kini hilang dari radar? Adakah Malaysia benar-benar mahu akur kepada Protokol 29 Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO yang sudah diratifikasinya? Bukan hanya Teresa yang inginkan penjelasan, seluruh rakyat yang berkepentingan, khususnya anak muda yang menganggur, juga mahu tahu apakah sebenarnya dasar pemburuan negara ini. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.